Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjawab tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah saya iaitu Dr. Ahmad Zamri bin Mansur bagi subjek LMCR 2312 Asas Pengurusan Kualiti. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Nurin Syafiqah binti Makmur dengan nombor metrik A166707. Okey, tugasan yang diberikan oleh pensyarah saya adalah tugasan refleksi individu yang ketiga. Apa yang dikehendaki dalam tugasan ini? Yang pertama, memperkenalkan nama organisasi pilihan anda dan logo. Yang kedua, screencast website organisasi tersebut yang mengandungi misi, visi, objektif dan dasar kualiti. Dan yang ketiga, screencast website organisasi tersebut yang mengandungi piagam pelanggan ataupun klien charter, serta ulaskan 3 piagam daripada piagam pelanggan tersebut. Okey, organisasi yang saya pilih adalah organisasi KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, ini merupakan laman utama bagi KWSP. Okey, yang kedua, logo KWSP. Ini antara contoh logo-logo KWSP. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat apa yang terdapat dalam website ataupun laman utama KWSP. Okey, yang pertama kita akan lihat dari segi ahli. Okey, ahli perlindungan masa depan anda, menjana pulangan dan membolehkan akaun diakses dengan lebih mudah. KWSP sentiasa berusaha meningkatkan simpanan persaraan ahlinya di samping pelaksanaan pelbagai jenis produk dan perkhidmatan ke arah persaraan yang selesa. Siapa yang boleh mencarum? Individu yang bekerja, pemilik perniagaan dan individu bekerja sendiri boleh memilih untuk mencarum berdasarkan keperluan mereka. Okey, ahli. Siapakah ahli KWSP? Yang pertama, pekerja sektor swasta. Yang kedua, pekerja tidak berpencen sektor awam. Dan yang ketiga, pencarum sukarela. Okey, yang kedua kita akan lihat dari segi majikan. Okey, yang pertama kita akan lihat gambaran keseluruhan. Majikan memenuhi tanggungjawab sebagai majikan. Okey, sebagai majikan, anda diwajibkan untuk memenuhi tanggungjawab tertentu, termasuklah mendaftar organisasi dan pekerja anda dengan KWSP. Memastikan caruman dan penyimpanan rekod yang teratur, termasuklah mematuhi dasar dan keperluan sedia ada. Okey, seterusnya kita akan lihat apa yang perlu majikan tahu. Okey, apa yang perlu majikan tahu adalah sebagai majikan, sebahagian daripada tanggungjawab anda adalah untuk membuat bayaran caruman KWSP bagi pekerja anda di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan. Anda perlu memastikan caruman bulanan mereka dipotong dengan betul daripada gaji bulanan dan dibayar kepada KWSP. Akses secara atas talian ataupun online memudahkan lagi bayaran caruman KWSP. Okey, penentuan tanggungan mencarum. Terdapat 3 elemen utama dalam penentuan tanggungan mencarum kepada KWSP. Yang pertama, majikan. Yang kedua, pekerja, kontrak perkhidmatan atau perantisan. Dan yang ketiga, upah. Anda perlu berdaftar dengan KWSP jika memenuhi maksud ke semua elemen ini. Okey, majikan. Majikan adalah pihak yang dengannya seseorang pekerja telah membuat kontrak perkhidmatan atau perantisan. Majikan termasuklah pengurus, ejen atau orang yang bertanggungjawab bagi pembayaran gaji atau upah kepada seseorang pekerja. Yang kedua, mana-mana kumpulan orang, sama ada
atau tidak berkanun atau diperbadankan. Dan yang ketiga, mana-mana kerajaan, jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, pihak-pihak berkuasa tempatan atau badan-badan lain. Okey, yang seterusnya kita akan tengok pekerja. Pekerja, kontrak perkhidmatan atau perantisan. Umur pekerjaan adalah tertakluk pada atah kanak-kanak dan orang muda. Pekerjaan 1966. Umur maksimum 75 tahun. Orang yang tidak diwajibkan mencarum antaranya orang asli nomad, orang-orang gaji domestik, pekerja luar, orang-orang yang ditahan di mana-mana penjara, anggota pentadbiran kerajaan, orang-orang yang diambil bekerja dan negara domisilnya adalah di luar Malaysia, pekerja yang telah mencapai umur 75 tahun. Orang-orang yang diwajibkan mencarum adalah selain daripada orang-orang yang dinyatakan di atas. Okey, seterusnya kita akan tengok dari segi upah. Upah merupakan semua saraan dalam bentuk wang yang kena dibayar kepada pekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan sama ada ia dipersetujui untuk dibayar secara bulanan, mingguan, harian atau selainnya. Bayaran yang dikenakan caruman KWSP antaranya adalah gaji, allowance, insentif, upah bagi cuti belajar, komisen, tunggakan upah, upah bagi cuti bersalin, bonus, upah bagi cuti separuh gaji dan lain-lain. Okey, bayaran yang tidak dikenakan caruman KWSP antaranya caj perkhidmatan, faedah persaraan, bayaran kerja lebih masa, ganjaran dan lain-lain. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi visi, misi, objektif, dasar kualiti berkaitan dengan KWSP. Okay. Mengenai KWSP. KWSP ataupun kumpulan wang simpanan pekerja merupakan tabung simpanan persaraan tertua dan terbesar di dunia. Ditubuhkan pada 1951. Kami membantu tenaga kerja Malaysia menabung untuk persaraan mereka selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991. Hari ini kami terus menyempurnakan lagi visi kami bukan sahaja untuk kekal relevan tetapi untuk mencipta persaraan yang lebih baik untuk semua ahli. Ia menguatkan lagi komitmen kami untuk melindungi simpanan ahli dan meningkatkan dedikasi kami dalam memberi perkhidmatan cemerlang. Selari dengan visi utama kami iaitu membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik, kami meneruskan mandat dengan merangkumi pembangunan infrastruktur negara dan dalam masa yang sama melindungi dan meningkatkan simpanan persaraan ahli. Okay, seterusnya visi. Visi KWSP adalah membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik. Misinya pula melindungi simpanan ahli dan memberi perkhidmatan cemerlang. Okay, dasar kualiti. Dasar kualiti KWSP adalah KWSP komited membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik melalui penambahbaikan berterusan bagi melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Okey, perkara ketiga yang dikehendaki dalam refleksi ini adalah piagam pelanggan. Piagam pelanggan KWSP ada 11. Yang pertama, pendaftaran ahli majikan. Yang kedua, pendaftaran penamaan. Yang ketiga, mengkredit bayaran caruman. Yang keempat, pengeluaran perumahan. Yang kelima, pengeluaran 50, 55, 60 tahun dan simpanan melebihi 1 juta. Yang keenam, pengeluaran lain. Yang ketujuh, mengakui penerimaan surat dan koresponden. Yang ke-8, memberi maklum balas surat dan email. Yang ke-9, menjawab panggilan telefon. Ke-10, masa menunggu di kaunter. Dan yang ke-11, mengkredit dividen tahunan ke akaun lain. Okey, sekarang saya akan menerangkan beberapa piagam pelanggan. Okey, yang pertama, pendaftaran ahli dan majikan.
serta pendaftaran penamaan harus ditunggu selama 1 hari bekerja. Okey, masa menunggu di kaunter, kalau bukan waktu puncak harus tunggu 8 minit, waktu puncak 15 minit. Kalau pengeluaran perumahan harus ditunggu selama 15 hari bekerja. Mengkredit bayaran caruman jika elektronik harus ditunggu 3 hari bekerja dan bukan elektronik 14 hari bekerja. Okey, dan yang lain-lain, anda boleh lihat sendiri. Sekian, terima kasih.